kualiti air mentah Sungai Muda telah sampai ke satu kedudukan kadar turbidity, kadar kekeruhan yang terlampau tinggi yang menyebabkan loji rawatan Sungai Dua ini atau mana-mana loji rawatan di dunia tidak mampu merawat air mentah yang tercemar dengan begitu tingginya kadar berkenaan. Tetapi ini bukan satu alasan, tetapi satu kenyataan tentang sebab-musabab perkara ini berlaku. Dan sebagai pengerusi syarikat ini, saya pun rasa faktor ini mungkin tidak diambil kira oleh PBS sehingga kini. Apa yang diambil kira dengan pelbagai projek yang sedang dan dirancang untuk dilaksanakan, termasuk empangan Mengkuang Fasa 1, Fasa 2, Fasa 1 Siak, Fasa 2, A, B sedang dalam pembinaan, termasuk Penang Water Contingency Plan 22 hingga 2025 melibatkan beberapa projek juga untuk menaikkan kapasiti rawatan PBA supaya air dapat dirawat dan disampaikan kepada pengguna, termasuk sistem pipe saluran dan sebagainya. Tetapi ini semua bergantung kepada satu sumber air mentah, iaitu Sungai Muda. Dan sepanjang masa ini kita bincang isu-isu ini, kita bergantung kepada sumber air mentah yang bersih dari Sungai Muda. Dan projek-projek ini bertujuan untuk merawat air mentah yang bersih dari Sungai Muda. Tetapi keadaan sekarang adalah wujud yang kita tidak ambil kira air mentah yang tercemar di Selangor, di Johor selalunya kerana pollution. Tetapi kejadian ini berlaku kerana banjir yang besar yang membawa selut, pasiak dan sebagainya yang menyebabkan kadar turbidity yang terlampau tinggi lah. Jadi menyebabkan kerja-kerja rawatan tidak boleh dilaksanakan. Notwithstanding this fact, sebenarnya untuk mencari alternatif sumber mentah yang mencukupi untuk masa depan sehingga 2050 and beyond, kita katakan kita perlu satu sumber air mentah yang alternatif, yang sama penting dengan Sungai Muda, bukan untuk mengganti Sungai Muda tetapi komplement Sungai Muda supaya sumber air mentah dapat ditambahkan di samping kita menaikkan infrastruktur ini untuk merawat air mentah yang lebih, satu dari Sungai Muda, satu dari Sungai Perak. Jadi perancangan ini kalau dilaksanakan cukup untuk menangani isu sehingga 2050. Oleh itu, Sungai Perak merupakan satu projek yang begitu penting tetapi ditangguhkan lebih dari 10 tahun. 11 tahun. Melihat ini akan menjejaskan nyawa dan kesihatan rakyat, menjahanamkan sektor industri perniagaan dan lain-lain aktiviti ekonomi sekiranya isu ini tidak dilaksanakan dengan segera. Kerajaan Persekutuan dan Kementerian tidak ada alasan untuk melambat-lambatkan projek ini. Apabila kejadian ini membuka mata kita tentang betapa pentingnya alternatif sumber mentah kepada negeri Pulau Pinang. Tetapi kejadian turbidity yang terlampau tinggi ini adalah satu perkara yang di luar jangkaan.
Sebab kita selalu kata we need an alternative raw water supply. But now we are getting raw water that had already been contaminated because of the high turbidity level. So that is something we need to consider as well. But even if this issue occur, if with Sungai Perak, keadaan akan tidak teruk sehingga menjejaskan 80% lebih daripada pengguna yang berdaftar di seluruh negeri Pulau Pinang. Sekiranya ada Sungai Perak, mungkin bilangan akan dibahagikan. Mungkin Sungai Perak akan bekal air kepada SPT dan SPS, atau SPS ke SPT lah. Sekurang-kurangnya 50%. Sebab dia dari selatan kan. Dari SPS ke SPT, mungkin sampai SPU sebahagian pun. Dan pulau melalui jambatan kedua dan sebagainya. So you can see we need an alternative raw water source and a new distribution system arising from the new water source. Ini adalah satu action yang perlu dilaksanakan bukan hanya di Ulu Muda tetapi di seluruh negara untuk menjamin kelestarian sumber air mentah di semua negeri di negara kita. Dan PBAPP dan Kerajaan Pulau Pinang juga telah propose penubuhan Ulu Muda Basin Authority. Ini adalah satu proposal juga untuk menjamin kualiti dan kuantiti air mentah masa depan. Sebab macam Ketua Menteri kata, sumber dari Sungai Muda ni kita perlu sampai bila-bila pun. Walaupun jumlah air yang dapat dibekalkan kepada negeri Pulau Pinang hanya mencukupi sehingga tahun 2025. Jadi PBA awal-awal lagi sudah membuat kajian kejuruteraan pada tahun 2009 untuk merancang projek Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme 2009, ya. Dan sekarang sudah 2022. So berapa tahun lewat kan? Ampangan Bukit Merah hampir kering. Sebab itu kena adakan pembenihan awan untuk mendapatkan air untuk memenuhi ampangan Bukit Merah. So Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme ni amat penting dan tertangguh terlalu lama. Bagi PBAPP, Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme adalah mustahak dilaksanakan dengan secepat mungkin. In fact, PBAPP telah mencadang kepada negeri Perak melalui Kerajaan Negeri Pulau Pinang supaya ia dimulakan pada tahun hadapan. Sebab fasa 1 memerlukan lebih kurang 7 tahun untuk siap supaya by 2030 kita ada sumber air tambahan. Okay? So jadi untuk jaga Sungai Muda, kita kena wartakan kawasan tadahan. Kita cadang tubuh Ulu Muda Basin Authority yang melibatkan negeri Perlis, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, Kerajaan Persekutuan, untuk menjaga sumber air mentah yang mustahak ini di kawasan utara Semenanjung. Dan ini juga adalah penting bila Northern Corridor Economic Region visi untuk mempertingkatkan daya ekonomi kawasan utara. Ia memerlukan bekalan air. Kalau kita dapat attract investment yang banyak berbilion-bilion ringgit, kesemua investment ini memerlukan bekalan air. Kalau tak ada bekalan air, kita tidak boleh melaksanakan semua projek-projek ekonomi ini. Jadi menjaga sumber air Sungai Muda
dan juga mempercepatkan projek Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme akan menguntungkan negara, sebab tuan-tuan tahu negeri Pulau Pinang contribute a very big chunk of the national GDP.